Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fanazala fi 'ulwi al-Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم فقال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. فقال فصبوا فصفوا النخل قبلة وجعلوا عبادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat Nabi yang juga khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan dimasuk ke Madinah melalui jalan atas, iaitu melalui satu kampung yang bernama Hayyin, dan dipanggil juga kampung itu kampung Banu Amr bin Auf. Nah, ini dia nak cerita dekat kita tentang Nabi SAW hijrah Mekah ke Madinah. Dari Mekah Nabi nak masuk ke Madinah, Nabi masuk daripada jalan atas. Hari ini kalau orang Saudi dia panggil Awali. Awali maksudnya negeri tanah tinggi, daripada belah atas nak turun mai ke Madinah.
Hari ini Awali ini menjadi kawasan yang banyak didiami oleh orang Syiah hari ini. Syiah ramai di Saudi, di kawasan ini, Awali. Nabi SAW nak hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi masuk daripada arah itu, daripada arah Awali ini, daripada kampung Hayy ataupun dipanggil Banu Amr ibn Auf. Fa'aqama fihim 14 lailah. Nabi SAW masuk dan Nabi duduk di kawasan itu, berdekatan dengan kawasan Quba. Nabi duduk di situ lebih kurang 14 malam. Summa innahu arsala ila mala'i Bani Najjar. Nabi sampai di situ, Nabi SAW perintahkan supaya dipanggil pembesar-pembesar Bani Najjar. Bani Najjar ni kalau ikut riwayat lain dia kata mereka ni adalah keturunan daripada sebelah mak Nabi SAW. Mak Nabi Aminah. Bani Najjar ini, Bani An-Najjar ini adalah daripada keturunan mak Nabi, daripada keturunan Aminah. Jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi masuk arah kampung mak dia. Begitu. Faja'u mutaqallidina bisuyufihim. Maka Bani Najjar ni bila Nabi panggil mereka, Nabi nak jumpa mereka mai ramai-ramai, mai dalam keadaan duk selepang pedang. Ni Bani Najjar ni kumpulan orang-orang berani. Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi masuk aja kawasan Madinah, Nabi masuk aja kawasan Quba ni. Mula sekali Nabi nak jumpa dengan mereka ni, dengan Bani Najjar. Dan Bani Najjar ini adalah adik-beradik sebelah mak Nabi. Maka Nabi nak jumpa dengan adik-beradik belah mak dia dulu. Dan mereka pun apabila dijemput oleh Nabi SAW, mereka mai dalam keadaan mutaqallidi Nabi suyufihim. Pedang duk selang bawa mai. Anas bin Malik yang menceritakan hadis ni, dia kata faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakr ridfu. Anas kata aku masih dapat bayangkan macam mana Nabi hari itu. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk mai hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, bila Nabi masuk aja dalam kawasan Madinah, Anas ni orang Madinah. Faka'anni anzur, dia kata aku seolah-olah sampai hari ini seolah-olah masih dapat bayang lagi keadaan Nabi masa masuk mai ke Madinah ni. Nabi dalam keadaan duduk di atas rahilah dia, duduk di atas kenderaan dia, dan membonceng di belakang Nabi ini Abu Bakar As-Siddiq. Aku boleh duduk terbayang lagi benda tu, aku duduk ternampak-nampak lagi Nabi masuk mai, Nabi masuk tu bersama dengan Nabi ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa mala'u Bani Najjar haulah hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub. Bani Najjar ni bila Nabi panggil nak jumpa mereka pun mai. Mereka mai pakat duk lengkong Nabi, duk keliling Nabi ni ramai. Pembesar-pembesar Bani Najjar yang jadi adik-beradik sebelah mak Nabi ni pakat turun mai, pakat duk lengkong ramai di keliling Nabi. Ramai mereka ni sampai memenuhi halaman rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan itu semua tahu lah. Nabi SAW hijrah Mekah ke Madinah. Bila Nabi sampai jadi Madinah ni ramai pakat nak ajak Nabi tidur rumah mereka. Oh, Nabi ni bukan takat tok guru. Kalau kita hari ni tok guru pun Allah tak boleh main tidur rumah kita, main jijak kaki di rumah kita, tak apa dah. Kita seronok, kita nak ambil berkat orang alim. Ini pula Nabi SAW. Penduduk Madinah yang selama ni duduk dengar cerita aja, duduk dengar cerita kata di Mekah tu sudah ada satu Nabi, nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia ni satu orang yang siapa juga tengok muka dia tak tahu nak habaq macam mana, boleh tumpang tenang rupa Nabi SAW. Nabi manusia yang apabila dia bercakap, manusia tak bergerak ke mana-mana. Nabi SAW yang apabila dia kata ya, orang kata ya. Bila dia kata tak, orang kata tak. Kalau dia kata pergi perang, orang pergi perang. Duk dengar cerita aja, tiba-tiba hari ini Nabi SAW naik di Madinah. Maka berebut pakat nak ajak Nabi SAW tidur rumah mereka. Nabi SAW bila sampai saja, Nabi tak boleh nak terima pelawaan, tak boleh nak terima jemputan satu orang kerana takut satu orang lain kecil hati.
Maka Nabi SAW serah dekat unta dia. Unta yang Nabi naik ni, Nabi serah kat dia di mana dia nak pergi duduk, maka di situlah Nabi tidur. Maka unta ni berjalan sampai depan rumah Abu Ayyub, dia duduk. Dia duduk, Nabi tak turun lagi. Duduk sat, unta tu bangkit berdiri, berjalan, patah balik, dia duduk pula depan pintu rumah Abu Ayyub juga. 2 kali Nabi kata, aku bermalam di rumah ni. Rumah siapa ni? Abu Ayyub ni tak tahu nak abang seronok macam mana. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi tidur di rumah dia. Maka ramainya Bani Najjar yang Nabi jemput panggil mai nak jumpa ni, ramai mereka ni sampai memenuhi halaman rumah Abu Ayyub. Qala, kata Anas, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakathu salat. Nabi SAW tak dan nak bercakap apa-apa lagi kepada Bani Najjar ni. Tiba-tiba masuk waktu semayang, Nabi kata kita semayang dulu lah. Nabi SAW tak dan nak bercakap apa lagi. Dia panggil Bani Najjar mai kerana nak bercakap sikit benda. Nabi SAW tak dan nak bercakap lagi. Tiba-tiba masuk waktu semayang, Nabi kata kita semayang dulu. Nabi kata orang manusia yang bila orang tanya dia apakah amal paling baik, Nabi kata as-salatu ala waqtiha, semayang awal waktu. Nabi bukan kata aja, tapi Nabi SAW dia sendiri buat benda tu. Masuk waktu, Nabi kata kita semayang dulu. Wa yusalli fi marabitil ghanam, maka Nabi SAW sembahyang di tempat bela kambing. Dia kata masjid tak ada lagi. Maka Nabi kata kita semayang di mana? Sini ya, Nabi kata. Sedangkan tempat tu marabitil ghanam, itu tempat bela kambing. Maksud tempat bela kambing, kambing zaman tu tak ada kandang. Mana dia nak duduk, mana dia nak tidur, mana dia nak bermalam, situ tempat dia. Maka tempat tu adalah merupakan tempat kambing duduk berimpun. Nabi semayang situ. Ini di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Di antara istimewa Nabi Muhammad ni, Nabi sendiri kata wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidah, dan dijadikan kepada aku bumi ini tahur, bersih, suci, wa masjidah, dan semua bumi ini merupakan masjid bagi aku, Nabi kata. Maka orang Islam nak semayang tak gaduh jumpa masjid, nak semayang tak gaduh nanti ada surau. Orang Islam kena semayang bila cukup waktu. Kalau sekiranya dalam tempoh masa waktu semayang itu tidak ada masjid, tidak ada surau, dia semayang tang mana boleh semayang. Semua bumi ini dijadikan masjid bagi Nabi dan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Summa innahu amara bil masjid. Habis selesai Nabi semayang di marabibil ghanam ni, di tempat bela kambing ni, habis Nabi semayang, Nabi kata kita kena buat masjid. Nabi kata. Qala fa arsala ila mala'i Bani Najjar, maka kerana itulah dijemput Bani Najjar ni mai jumpa Nabi. Kerana Bani Najjar yang kata adik-beradik mak Nabi ni, mereka adalah merupakan orang kaya di situ. Ini di antara sebab Nabi panggil mereka. Nabi nak jumpa dengan ketua-ketua mereka. Saja'u, maka mai mereka di depan Nabi. Faqala, Nabi kata ya Bani Najjar saminuni bihaiqikum hadha. Nabi kata dekat Bani Najjar, Nabi kata wahai Bani Najjar, bagitahulah kepada aku berapa harga kebun hampa yang ada sini ni. Depan tempat tu ada satu kebun. Kebun tu kepunyaan Bani Najjar. Nabi kata saminuni, tolong letak harga, berapa harga kebun hampa ni? Habaq mai berapa? Aku nak kutip duit, aku nak beli, aku nak jadikan kebun hampa ni sebagai tapak masjid di sini. Qalu, maka jawab Bani Najjar, mereka kata la wallah. Mereka kata tak, demi Allah tak. La natlubu samanahu illa Allah. Kami tidak akan minta berapa pun harga, melainkan yang kami nak minta ni pahala daripada Allah. Bani Najjar jawab dekat Nabi, dia kata tak, demi Allah tak, sekali-kali kami tak akan habaq berapa harga kebun ni, berapa pun tak usah tanya, kami hanya mengharapkan pahala daripada Allah, maknanya nak bagi peri. Qala Anas, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, fakana fihi ma aqul, kana fihi nakhlun wa quburul musyrikin. Kata Anas bin Malik, kawasan kebun tu yang pertama sekali dia penuh dengan pokok korma, kebun korma.
Yang kedua, celah-celah kebun kurma itu kubur orang-orang musyrikin, kubur orang kafir dok ada dalam kebun tu. Fanubishat, maka diperintahkan oleh Nabi SAW supaya dibongkar kubur itu. Korek, buang semua tulang-tulang apa yang ada dalam perut bumi itu, buka buang, bongkar, ambil buang. Pasal apa? Pasal masjid tidak boleh didirikan di atas kubur. Ini di antara dalil yang sampai hari ini kita pegang. Kalau masjid kita sempit, kita nak pembesar masjid, pembesaran masjid itu melibatkan kawasan kubur, maka kubur itu mesti dibongkar, dikorek, kutip apa-apa yang ada, ditanam tempat lain balik, barulah tempat tu boleh didirikan masjid. Wabil kharbi, dan juga ada beberapa runtuhan-runtuhan bangunan dan sebagainya, fasuwiyat, maka diperintahkan supaya dibuang semua dan diratakan kawasan itu. Qala, kata Anas, fasaffun nakhla qiblah, kemudian batang-batang pokok korma disusun-susun arah kiblat. Ni nak buat masjid, zaman tu masjid buat daripada batang korma. Tak ada besi konkrit lagu kita lah, tak ada batu marmar import daripada luar negeri, semua tak ada. Zaman tu masjid hanya dibina dengan menggunakan batang-batang korma. Buat jadi tiang-tiang masjid, tentukan arah kiblat sebelah sini dan sebagainya, begitu sahaja. Tapi masjid yang dibina begitu punya nampak lekeh, pakai batang korma aja, tak ada benda mahal. Masjid yang dibina menggunakan benda-benda lekeh ni, usisa ala taqwa, diasaskan pembinaan dia di atas rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu ibadataihi hijarah, manakala pintu untuk nak masuk masjid pula Nabi perintahkan supaya guna batu. Buat daripada batu, ambil batu-batu besar, susun, buat bagi jadi pintu nak masuk ke dalam masjid tu. Qala fakanu yartajizun. Kata Anas bin Malik, sahabat-sahabat Nabi ni semua pakat-pakat kerja sama-sama nak bina masjid ni. Sambil duk bina ni, sambil masing-masing duk menyanyi. Kata Anas bin Malik, fakanu yartajizun, maka masing-masing sahabat nak terlibat dalam duk bina masjid ni, masing-masing menyanyi sambil-sambil duk bina, sambil-sambil duk menyanyi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, sedangkan depa duk menyanyi ni Nabi duk ada sama dengan depa. Nabi tak larang. Wa hum yaqulun, ni haduk menyanyi ni di antara seni kata nasib yang depa menyanyi ni, depa kata Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Di antara seni kata daripada menyanyi ni, depa kata ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat. Fansuril ansar wal muhajirah, tolonglah kami orang-orang Ansar, orang-orang Madinah ni, wal muhajirah, dan orang-orang Mekah yang berhijrah mai ke sini. Itu seni kata lagunya. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan duk faham kata saya nak main sokong konsep suah heboh pula. Tapi nas daripada hadis yang sahihnya begitu. Daripada hadis ni dapat kita faham, yang pertama sekali, Nabi SAW adalah satu orang yang sangat mengutamakan sembahyang. Itu satu. Nabi SAW adalah satu orang yang sangat mengutamakan sembahyang. Yang kedua, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi SAW sangat mengutamakan masjid. Nabi tak bercakap lagi tentang soal apa-apa pun, Nabi bercakap tentang soal masjid dulu. Bagi ada satu masjid dulu di sini. Yang ketiga, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa sahabat-sahabat Nabi, mereka harap keredaan Allah lah. Kebun mereka boleh bagi saja. Tak mau letak harga, tak mau habak berapa duit, tak mau. Mereka hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan satu orang sahabat yang sangat istimewa. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dalam ramai-ramai sahabat ada, Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah satu orang yang Nabi SAW sendiri sebut di dalam sebuah hadis. Hadis riwayat daripada Jundab radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Nabi SAW qabla an yamuta bi khamsin. Jundab radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW sebelum daripada Nabi mati, sebelum daripada Nabi wafat 5 hari.
Setengah sebut Jundub, setengah sebut Jundah. Jundub radhiyallahu anhu cerita, dia kata 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ada kata, Nabi kata, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Nabi kata, aku berlepas diri, aku tidak akan pilih seorang daripada sahabat-sahabat ramai ini untuk jadi kekasih aku. Nabi kata, daripada ramai sahabat ada ni Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdurrahman bin Auf, macam-macam nama ada ni. Daripada ramai-ramai ni, Nabi kata, aku tidak akan pilih seorang untuk dijadikan khalil, untuk dijadikan kekasih aku. Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila. Pasal apa? Pasal Allah sudah pilih aku jadi kekasih dia. Bahkan kama ittakhadha Ibrahim khalila, Allah juga sudah mengambil Nabi Ibrahim menjadi khalil, menjadi kekasih dia. Walau kuntu muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau Allah bagi aku pilih laki-laki jadi kekasih aku ambil Abu Bakar jadi kekasih aku. Khalil ini kita tak boleh pilih. Khalil makna dia kekasih, dia lebih daripada sahabat. Daripada kalangan sahabat itu ada sahabat terpilih. Sahabat terpilih itu pun bukan khalil lagi. Daripada kalangan Nabi ini dia ada ulul azmi. Daripada kalangan Nabi yang ulul azmi itu ada khalil. Ulama memutuskan bahawa khalil ini anugerah tertinggi di kalangan manusia. Daripada kalangan ramai-ramai orang Islam ni ada sahabat Nabi. Sahabat ni istimewa dah. Daripada kalangan ramai-ramai Nabi ini ada ulul azmi, 5 orang. Ulul azmi ini istimewa dah. Daripada 5 orang ulul azmi ini ada 2 orang khalil. Khalil Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama memutuskan tak boleh melantik khalil untuk menjadi kekasih kita, melantik orang untuk menjadi khalil kita, tak boleh. Maka Nabi 5 hari sebelum wafat, Nabi kata, aku tidak akan lantik seorang pun untuk menjadi khalil aku, menjadi kekasih aku. Pasal apa? Pasal aku sendiri kekasih Allah, Nabi Ibrahim kekasih Allah. Maka khalil ini Allah saja boleh lantik daripada kalangan manusia, aku tak boleh lantik. Kalau boleh, Nabi kata, aku lantik Abu Bakar jadi khalil aku, jadi kekasih aku. Maka Nabi SAW hijrah, Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi teman untuk bersama dia adalah hijrah. Daripada hadis tadi juga dapat kita faham bahawa masjid tak boleh dibina di atas kawasan kubur. Melainkan setelah kubur yang ada itu dibongkar dan dipindahkan segala isi-isi dia ke tempat lain, barulah tapak tu boleh didirikan masjid. Dan daripada hadis itu juga dapat kita faham bahawa hiburan yang berpada itu diizinkan oleh agama. Hiburan yang berpada itu diizinkan oleh agama. Maksud hiburan yang berpada macam mana? Hiburan yang tidak membawa kepada lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kerana ada hiburan itu sampai boleh berlaku zina, kalau sampai kerana ada hiburan itu boleh sampai berlakunya maksiat yang berleluasa, kalau sekiranya hiburan itu boleh menyebabkan ramai orang tidak sembahyang, maka hiburan yang macam itu tidak dibenarkan oleh agama. Begitu. Maka hadis tadi menceritakan Nabi SAW sama dengan sahabat-sahabat sambil duk angkat batu, sambil duk potong pokok korma nak pergi buat binaan masjid ni, sambil sahabat duk menyanyi. Nabi SAW ada sama dengan sahabat-sahabat, Nabi tidak larang. Itu menunjukkan hiburan pada tahap yang begitu dibenarkan. Kalau lebih daripada tu sampai nak bawa jadi rosak, itu dilarang. Kita baca surat bang 1-2 hari ini, sampai ada pihak buat statistik, buat kajian, ambil angka, didapati apa? Didapati jenis-jenis hiburan macam ni 90% orang kita pergi buat kongsi raya, buat kongsi raya sambutan raya puasa. Tentu dah buat kita raya puasa. Buat kongsi raya Cina 90% kita juga. Cina tak pergi, kita juga pergi. Buat kongsi raya Christmas 90% kita juga. Orang Melayu ni ala kekok tu duduk dah depan sekali. Dah kalau kita tahu benda-benda yang macam tu boleh merosakkan anak bangsa kita, duk buat apa? Itu ceritanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Sekali-sekala apa salahnya kita hormati pandangan ulama yang ada. Daripada hadis ni dapat kita buat kesimpulan bahawa hiburan ada dalam agama, tapi hiburan yang berpada, yang memenuhi garis panduan yang ditentukan oleh agama, dan di luar daripada garis panduan itu adalah dicegah oleh agama, kerana dia mengundang kepada malapetaka, dia mengundang kepada maksiat yang berleluasa, dan dia mengundang kepada rosak anak bangsa. Daripada mukadimah itu, mudah-mudahan kita dapat yang akibat daripadanya, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18, muka surat 11. Kita masuk bab ma jaa fi sifati ghurafil jannah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan, menunjukkan sifat bilik-bilik syurga. Malam ni kita nak tengok pula dalam syurga ni dia ada bilik yang banyak. Dan bagaimanakah bentuk bilik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Ketahuilah saudaraku, dalam syurga ada beberapa bilik bagi tempat tinggal orang-orang yang berbuat ibadah pada masa di dunia ini. Dia kata syurga ni macam mana rumah kita. Rumah kita ada bilik, maka syurga pun ada bilik. Dan bilik-bilik ini untuk dijadikan tempat tinggal penghuni syurga. Maka bilik itu cukup dengan perhiasannya. Bukan bilik kosong. Bukan masuk-masuk bilik pak lagi saja dah. Bilik siap. Kalau orang lah kata fully furnished. Dia kata siap dengan perabot semua sekali. Masuk-masuk katil, ada-ada lemari, ada-ada cermin muka, ada-ada tempat nak gantung kentola, ada-ada tempat nak gantung sejadah, semua ada. Maknanya bilik yang cukup dengan segala perhiasannya, begitu. Dan anak bidadari yang menjadi penyuka bagi orang yang empunya bilik itu. Bukan sahaja bilik itu ada dengan lemari, dengan katil, dengan apa semua, dengan kapek tebal, dengan dinding buat daripada emas perak. Bukan setakat tu saja. Ada pula kawan duk tunggu untuk nak menjalankan khidmat spa-nya. Hari ni dia panggil spa. Spa dia panggil. Masuk-masuk dia ada kawan nak urut saya belakang. Siap dah Allah Subhanahu wa taala adakan seorang anak bidadari. Bidadari itu pun cukup dah. Anak bidadari, dia kata. Faham ambil? Dua. Dia kata dan sifat bilik itu amatlah indahnya dan amatlah megahnya. Boleh nampak apa-apa yang di dalamnya dari luar dan nampak apa yang di luar dari dalamnya. Dia kata bilik syurga ni duduk di luar tengok boleh nampak, kita duduk dalam tengok luar nampak. Macam duduk bilik kaca lah, macam tu. Macam duduk bilik kaca, bilik kristal. Kita duduk dalam boleh nampak orang duduk kat luar, orang duduk kat luar boleh nampak kita duduk di dalam. Kalau tak boleh nampak boleh satu. Lagu tu cerita dia. Ini ada pula kawan fikir, oh leceh lu nampak tu. Tak. Nak katuk boleh, tapi kalau tak mau katuk pun tak apa. Lagu tu. Allah ni akal panjang, susah. Bila abang dia kata Allah tak tu leceh nampak. Dah. Dia dah. Sebagaimana tersebut sifat bilik itu di dalam khabar daripada Nabi SAW yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam At-Tirmidzi. Dia kata ada hadis cerita tentang benda ni. An Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah qala Rasulullah SAW inna fil jannah la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, lagi saudara sepupu, lagi menantu Nabi, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah ni orang hebat. Satu apa? Sepupu Nabi. Nabi anak Abdullah, dia anak Abu Talib. Abdullah dengan Abu Talib dua beradik, Nabi dengan Ali sepupu. Satu Sayyidina Ali sepupu Nabi. Dan menantu Nabi sudahlah sepupu, dia pula kahwin dengan anak Nabi, dengan Fatimah, maka dia menjadi menantu Nabi. Iaitu dia suami bagi Siti Fatimah binti Ar-Rasul yang telah masyhur dengan namanya, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW bahawasanya dalam syurga ada beberapa bilik yang boleh nampak luarnya dari dalam dan nampak dalam dari luar. Itu yang kata bilik syurga. Maka didengar oleh orang-orang atas sabda Nabi yang demikian itu. Dan ada di dalam sahabat Nabi itu seorang badui. Dalam Nabi duduk abang. Nabi duduk cerita kat sahabat ramai-ramai ni. Nabi kata esok siapa masuk syurga, dia akan dapat satu bilik spesial di syurga. Bilik syurga ni duduk dalam boleh nampak luar, duduk luar boleh nampak dalam. Bila Nabi habaq lagu tu, ada satu badui tanya.
Faqama ilaihi a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah. Qala hiya liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyam. Maka bangun seorang badui itu lalu bertanya. Seraya bertanya ia kepada Nabi SAW, untuk siapakah bilik itu ya Rasulullah? Bila Nabi cerita dalam syurga ada bilik dia spesial macam ni. Bila Nabi habaq lagu tu, badui ni bangkit terus tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, untuk siapa bilik itu? Siapa yang layak masuk dalam bilik syurga ni, siapa? Maka sahut Nabi, bermula bilik-bilik itu bagi orang yang memanih ia akan cakapnya. Orang yang boleh masuk syurga, orang yang layak duduk dalam bilik di syurga ni ialah orang yang masa hidup di atas dunia bercakap mulut manis. Maknanya bercakap benda elok, bercakap benda baik-baik, bercakap tak bagi sakit hati orang, tak bercakap nak bagi cakap dengan nada memfitnah orang. Di atas dunia dia manusia jenis macam tu, jenis bercakap ni benda baik, mulut dia tak pernah terbit benda buruk. Itu satu ciri yang ada pada orang yang layak masuk dalam bilik syurga. Yakni apabila berkata ia dan apabila bercakap dia dengan orang, maka tidaklah menjadi sakit hati orang mendengarnya. Dia kata, bila bercakap ni orang tak sakit hati, orang dengar, orang tahu, dia tegur. Bila dia bercakap tu orang tahu bahawa cakap dia tu ikhlas. Dia tidak ada niat nak bagi orang sakit hati, dia tak ada niat nak bagi orang tu malu, dia tak ada niat nak buat bagi benda tak elok kena pada orang tu. Sebaliknya dia bercakap ikhlas. Kalau dia kata boleh, dia bercakap pasal apa boleh. Kalau dia kata tak boleh, dia hamak pasal apa tak boleh. Dia tak melarat sampai duk maki hamun, duk cerca, tambah cerita dan sebagainya, tak buat kerja macam ni. Ini orang yang layak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup dengan lemah lembut dan berbahasa dan beradab dan suka hati orang-orang. Bila dia bercakap ni lemah lembut, dia ada pilihan sebenarnya untuk nak bercakap kasar bagi orang sakit hati ataupun untuk nak bercakap elok bagi orang dengar, orang sejuk hati. Kita tuan-tuan, kita nak bercakap ni kita ada pilihan. Kita nak abang satu benda, tapi kita boleh pilih nak abang tu bagi orang sakit hati ataupun nak abang tu bagi orang tak sakit hati, bagi orang dengar-dengar, orang terima betul juga apa yang dia ni kata. Siapa boleh begitu? Kita kalau kita nak bercakap satu benda, kita boleh bercakap cara bagi orang sakit hati dengar, boleh. Dan yang tu paling senang. Dan kita boleh bercakap atas nada apa? Atas nada nak supaya orang dengar dan orang rasa kalau dia buat juga benda ni dia salah, maka dia jangan buat. Kita ada dua cara untuk nak beritahu. Maka mana-mana orang yang bila bercakap dia pilih perkataan baik untuk bercakap, maka ini orang dia ada sifat, dia ada ciri untuk nak masuk syurga. Begitu. Dan keduanya, orang yang kedua yang layak masuk dalam syurga ni ialah, dan keduanya bilik itu bagi orang yang memberi makan akan makanan kepada orang lapang. Yang kedua adalah golongan yang suka bila tengok orang susah belanja makan. Dia tengok satu orang nampak susah macam mana ke, singgah kedai beli nasi sebungkus mai bagi. Dia jenis orang macam tu. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan kalau nak buat baik cukup banyak. Keliling ada benda kita boleh buat baik. Cuma kita nak buat baik tak mahu tu ya. Nak buat baik bukan gaduh hidup musim cari sekolah agama nak bagi duit. Dah. Tapi kita boleh buat baik. Dalam kampung kita boleh buat baik. Dalam keluarga kita boleh buat baik. Tak guna tuan-tuan kita merantau tu, pi sampai Kemboja, pi sampai petani selatan Tai, pi apa tu bawa duit nak pi tolong buat tu. Anak menakan kita sendiri nak masuk universiti nak mengaji duit tak ada, kita tak tolong. Ada trend hari ni macam tu. Susah payah tu, langgak pi sampai Kemboja, sampai mana tu, kesian lah orang Islam sana nak semayang sejadah pun tak ada lah pun. Bukan kata tak bagus. Tapi ni yang anak menakan hang ni di rumah nak makan pun tak ada ni. Hak tu patut tengok dulu. Itu yang agama suruh tengok keliling-keliling dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mula sekali diri kita, lepas tu keluarga kita yang terdekat dulu. Baru dia jadi besar macam tu. Itu cara yang Islam tunjuk. Tapi kita hari ni hak dekat ni tak nampak, duk tengok hak jauh. Maka nak buat kebaikan, pintu kebaikan ni duk ada keliling kita. Pintu kebaikan ni nak buat baik ni keliling kita duk ada.
Anak kita duk mengaji satu sekolah. Tuan-tuan tahu tak, sekolah anak kita mengaji tu ada berapa orang budak yang pergi sekolah sampai balik pukul 1:30 tak makan. Tak makan kerana tak buat duit. Tak buat duit kerana keluarga susah. Cuba sekali-sekali duduk dengan anak kita saja. Sekali-sekali duduk dengan anak kita, tanya dia, abang duk pergi sekolah ada tak kawan-kawan abang duk tengok dia tak pernah dia makan di kantin? Cuba tanya tengok. Anak kita nak jawab apa? Tanya dia jawab. Dia kata ada satu orang nama apa sekian-sekian ni, dia ni tiap-tiap hari dia tak makan. Tak tahu. Tapi kawan-kawan kata dia tak ada duit nak makan. Itu dia. Duduk sekelas dengan anak kita. Macam tu pun ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang susah banyak lah ni. Maka Nabi SAW kata orang yang layak masuk syurga, syurga yang ada biliknya ni bilik yang orang duduk dalam boleh nampak luar, orang duduk luar boleh nampak dalam. Orang yang nak layak masuk bilik syurga yang macam tu punya istimewa tu, di antaranya ialah orang yang bagi makan orang lapar. Dia tahu orang ni susah sangat sampai benda makan pun tak ada, dia bagi. Tak boleh bagi banyak, beli nasi semungkih, bubuh kuah apa, kuah gulai apa sikit, bubuh sayur, bubuh telur rebus biji, bagi si. Yang tu pun besar rahmat bagi kawan yang tak ada duit nak makan. Iaitu berjamu ia akan sesiapa yang datang kepadanya, akan apa makanan yang ada padanya. Ataupun orang mai rumah dia dan sebagainya, tunggu saya kita makan sekali. Jenis macam tu. Ini budaya ada pada orang kampung dulu. Lah makin tak ada lah. Dulu jangan, dulu kalau kita pergi rumah dia, kita pergi pukul 11 boleh tahan kita lagi, nak makan pukul 1 tu, pukul 11 tahan lah. Kita kata nak balik, oh nanti, makan dulu, lepas makan nak balik, nak apa, lepas makan sekali lagi, dia kata makan dulu, tak bagi kita balik. Bukan ajak-ajak ayam, ini ajak-ajak itik ni, yang ajak sungguh ni. Kita turun nak balik, dia dengan muka dia pun tunjuk tak sonok, dia kata apa ni hang dah lah payah nak main rumah aku, nak panggil nak ajak makan sekali pun tak boleh, kawan apa macam ni, marah, nak suruh makan di rumah dia, besar hati dia macam tu. Orang dulu. Orang lah, dia kata dekat time makan, main apa lah. Dia kata, wah, marah. Dia kata maka di antara kebaikan tu ialah apa, dia kata orang main rumah dia, ajak makan sekali. Ataupun memberi jamu ia kepada fakir miskin dengan bersedekah. Ataupun dia tak pergi bagi makan, tapi dia pergi bagi duit. Nah, ambil duit ni pergi beli makan. Lagu tu. Ataupun sediakan makanan untuk fakir miskin dan sebagainya. Ataupun tengok siapa-siapa susah orang kampung, panggil satu hari, main rumah kata kita makan sikit. Buatlah apa laksa, apa tak lebih kurang bihun-bihun goreng, apa saja jamu. Seronok kita tengok orang macam tu. Kita hari ni milih tengok orang bagus sikit, berada ada duit sikit apa semua tu kita nak buat baik, nak panggil mai rumah, nak tangkap ayam serama bagi, nak apa, nak bagi ke orang baik, nak bagi dekat orang kaya, buat apa? Dia 10 ekor ayam serama tu dia boleh beli. Kita salah tempat berbudi. Bukan salah, tapi tersilap kita dalam berbudi. Ada lagi orang lain yang lebih layak daripada orang tu. Begitu. Ketiganya dia kata bilik itu bagi orang yang sentiasa puasa sunat. Jenis rajin puasa sunat. Lambat jumpa hari Senin, lambat jumpa hari Khamis nak puasa sunat. Dia tak lepas 3 hari dalam sebulan ni, dia tak lepas. 13, 14, 15 hari bulan, tengah bulan, tiap-tiap 13, 14, 15 bulan Islam dia akan puasa. Dia akan ambil 3 hari. Yang ni banyak ia puasa sunat, seperti puasa hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu. Ataupun ambil 3 hari macam tu. Kita sengaja pilih untuk puasa hari Jumaat, makruh. Kalau kita bercadang nak puasa hari Jumaat, kita kena start hari Khamis. Khamis, Jumaat, tarik dia dengan Sabtu. Dia jenis orang macam ni. Dia kata, dan puasa yang dimacam-macamkan masa pada syarak. Nampak? Dia sebut di hujung tu. Dan puasa yang dimacam-macamkan masanya. Puasa sunat ni dia ada banyak masa. Tetapi yang dimacam-macamkan masanya pada syarak. Dia kata. Maknanya kalau nak buat puasa sunat, mesti berdasarkan kepada hadis. Mesti berdasarkan kepada hadis. Kalau amalan puasa itu tidak bersabit dengan hadis, maka itu tidak jadi sunnah. Begitu. Dan yang keempatnya, bilik-bilik syurga itu bagi orang yang sembahyang ia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala malam-malam hari. Padahal orang semua tidur. Bilik syurga ni juga, orang yang layak masuk dalam bilik syurga ni ialah orang yang rajin bangkit sembahyang tengah malam. Yakni apabila datang malam hari dan orang semua sudah tidur,
lalu bangun dia tengah malam, ambil ayat semayang sunat tahajud, baca Quran, berzikir, padahal semua orang tidur belaka, dan ia berbuat ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jenis orang macam ni. Dia ni malam menjadi kebiasaan dia bangkit semayang malam. Tuan-tuan, cuba kita tengok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru du'a. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, paling hampir seorang hamba dengan Tuhan dia ialah waktu sujud. Kita ni dalam macam-macam gerak-geri kita, macam-macam tingkah laku kita ni, paling hampir kita dengan Tuhan waktu sujud. Itulah paling dekat kita dengan Tuhan. Nabi kata, fa'akthiru du'a, maka perbanyakkanlah berdoa. Sujud semayang ni, semayang biasa ni, semayang fardu biasa ni, masa sujud tu ingat dalam hati apa hajat di hati kita. Ni periksa UPSR Darjah 6 nak main dekat dah. Masa sujud ingat, ya Allah, anak ada seorang Darjah 6, minta dia dapat cemerlang. Bagi lintas dalam hati. Apa hajat kita? Minta lintas dalam hati. Ada di rumah mak ayah ke apa ke duk sakit, tak apa nak sihat, masa sujud ingat dalam hati, ya Allah, bagilah kesihatan kepada mak aku, pada ayah aku. Fa'akthiru du'a. Nabi kata, maka banyakkanlah berdoa waktu sujud ni. Ingat dalam hati. Mana ada manusia tak ada hajat, tuan-tuan? Mana ada manusia yang hidup dalam dunia ni tak ada hajat? Semua manusia ada hajat. Hak sakit hajat nak sihat, hak miskin hajat nak kaya, hak mengaji tak apa boleh hajat nak cerdik. Semua orang ada hajat. Hak duk kerja sampai 15-20 tahun dah pangkat tak naik, dia berhajat nak naik pangkat. Semua orang ada hajat. Hak duk menyaga sampai 25 tahun dah duk makan modal, dia berhajat nak untung menyaga. Semua orang ada hajat. Maka masa sujud tu Nabi kata banyakkan doa. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Ma'dan bin Abi Talhah radhiyallahu anhu. Ma'dan satu hari jumpa satu sahabat nama dia Sauban. Sauban ni pernah jadi khadam Nabi. Maka dia tanya Sauban, Ma'dan tanya Sauban, dia kata, hang ada ingat dah apa-apa hadis daripada Nabi tentang amalan yang kalau kita buat kita boleh masuk syurga? Ma'dan ni jumpa Sauban, dia kata, hang pernah bertugas menjadi khadam Nabi. Pernah tak selama hang duk bertugas jadi khadam Nabi, Nabi bagi tahu apa-apa amalan yang kalau kita buat kita boleh masuk syurga? Sauban diam aja. Ma'dan tanya lagi, 3 kali dia tanya. Sauban kata, dia kata Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, alaika bikasrati sujud lillah. Nabi kata, hendaklah kamu banyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Nabi kata, kerana siapa yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali sujud Allah angkat dia satu darjat. Sekali dia sujud kepada Allah, satu darjat naik tinggi di sisi Allah. Wa hatta anka biha khati'ah. Sekali dia sujud, satu dosa Tuhan padam. Kita duk sujud semayang ni, sekali sujud satu darjat kita naik di sisi Allah, satu dosa kita Tuhan potong buang. Sat lagi sujud pula, satu darjat kita naik di sisi Allah, satu dosa kita Tuhan potong buang. Dalam duk semayang berapa banyak kali ini, berapa kali sujud, maka tiap-tiap kali sujud tu satu darjat naik, satu kesalahan dipadam buang. Satu darjat naik, satu kesalahan dipotong buang. Satu darjat naik, satu dosa dipadam buang. Macam tu kedudukan kita. Lagi banyak sujud, lagi banyak, lagi tinggi darjat, lagi kurang dosa yang kita buat. Maka inilah kelebihan orang-orang yang banyak semayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah kata, aku pernah sekali dapat peluang bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah, dia kata pernah sekali dia dapat peluang bermalam di rumah Nabi. Oh, bukan senang tuan-tuan. Dia kata malam tu bila dia tidur di rumah Nabi, dia tengok Nabi bangun. Bila Nabi bangun, dia dandan bangun. Dia bangun, dia lari bangkit, pergi ambil air untuk Nabi berwuduk, pergi ambil apa-apa keperluan Nabi ketika Nabi bangkit tengah malam ni. Nabi tiap-tiap malam sembahyang sunat ni tiap-tiap malam.
Nabi SAW bangkit. Saya baca dalam surah Baqarah baru ni. Dia cerita Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan masa duduk di ward kena serang sakit jantung pukul 3 pagi bangkit sembahyang sunat. Kita ni Allah duduk sihat tak bangkit. Duduk sihat tak bangkit. Pukul 3 pagi dengan waya duduk badan apa semua bangkit. Ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya kita tak mau jadi macam dia. Ini Nabi SAW nak beritahu. Nabi SAW ini amalan dia. Tiap-tiap malam bangkit. Nabi bangkit aja. Rabi'ah nampak Nabi bangkit. Lari pergi ambil ayat buat main. Lari pergi ambil ayat buat main nak bagi Nabi berwuduk guna ayat tu. Nabi pun duk tengok dia. Nabi tak suruh pun. Tapi dia ini sekali peluang dapat bermalam di rumah Nabi. Dia tak mau lepas peluang ni. Dia nak berkhidmat kepada Nabi. Lari pergi ambil ayat buat main. Nabi tengok dia. Nabi kata dekat dia, sal. Sal bukan makna apa sal. Bukan apa pasal. Sal ni makna dia, Nabi kata minta lah. Nak minta apa? Yang mai tidur rumah aku, hang jadi tetamu aku, lepas tu nak pergi jadi khadam aku, kalau kabut buat mai ayak dan sebagainya. Sal, minta. Minta nak projek apa? Minta nak apa? Nabi kata. Maka Rabi'ah kata, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku terus menjadi khadam, menjadi teman kamu di syurga itu. Dia kata, ya Rasulullah, nak minta yang ni aja. Dia kata, minta apa? Minta ya Rasulullah, izinkan esok di syurga, esok bagi aku ni peluang untuk jadi khadam kamu di syurga. Nak teman kamu dalam syurga. Nabi kata kat dia, au ghaira zalik. Nabi kata, minta hal lain. Minta hal lain. Nabi kata. Rabi'ah kata, huwa zak. Dia kata, yang tu ya, yang ni tak mahu. Tuan-tuan, ini orang cerdik. Rabi'ah ni orang cerdik. Kerana cerdik dia sal, minta. Nak minta apa? Minta. Dia kata tak. Aku nak minta yang tu aja. Ya Rasulullah, minta aku esok boleh jadi teman kamu dalam syurga. Yang tu aja. Nabi kata, au ghaira zalik. Minta hal lain. Nabi kata, dia kata, huwa zak. Aku nak yang tu aja. Dia kata. Nabi kata dekat dia, fa'inni ala nafsik bikasrati sujud. Nabi kata, kalau itu yang hang nak, hang tolong aku pula. Nabi kata. Tolong apa? Tolong banyakkan sujud kepada Allah. Nabi kata, aku nak bagi recommendation untuk hang dapat ni duduk sama dengan aku dalam syurga. Ni aku bukan boleh bagi kalau sekiranya hang sendiri mangkang. Nabi kata, hang kalau nak duduk dengan aku dalam syurga, aku boleh bagi recommendation ni, aku boleh tulis sikit bagi hang esok dapat duduk dengan aku dalam syurga. Cuma satu benda, fa'inni, hang tolong aku pula. Nabi kata, tolong apa? Bikasrati sujud. Hang kena jadi satu orang yang banyak sujud kepada Allah. Cakap saja tak mau. Cakap saja tak mau. Hang sendiri kena buat benda ni. Tak boleh tiap-tiap malam, seminggu satu malam bangkit semayang, sujud, tahajud, semayang, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah supaya Allah redha kita. Minta yang tu. Hang buat benda ni, aku rekomen hang. Esok masuk syurga, duduk dengan aku dalam syurga. Maka hadis yang kita baca ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata inilah dia orang yang layak masuk ke dalam bilik dalam syurga Allah ni. Apa dia? Orang yang banyak sujud. Maka ialah satu orang yang mendapat bilik yang disebut oleh Nabi SAW pada dalam hadis itu. Itu dia. Maka itu orang layak untuk mendapat keistimewaan daripada Nabi SAW. Masalah, dia kata syurga emas dan perak. Ini pula nak cerita, syurga ni dibuat daripada emas dan perak. Gitu. Sesungguhnya telah dikatakan dalam masalah yang dahulu bahawasanya syurga itu nama yang umum. Syurga ni umum, dia kata. Iaitu semua negeri yang berisi di dalamnya nikmat dan bermacam-macam kesukaan di negeri akhirat itu, maka itu nama syurga. Sebut kata syurga ni apa dia? Syurga ni satu negeri, satu tempat yang menjanjikan nikmat pada orang baik. Siapa yang masa duduk di atas dunia, dia orang baik. Esok di akhirat dia dapat satu tempat, dia dapat satu negeri yang tempat itu, negeri itu menjanjikan balasan nikmat pada dia. Pasal dia dulu jadi orang baik. Begitu.
Dan di dalam syurga yang besar itu ada beberapa banyak syurga pula menurut i'tibar sifatnya. Dalam syurga ni pula dia ada macam-macam peringkat, dia macam-macam tingkat. Macam rumah pun dia ada rumah low cost, dia ada rumah medium cost, dia ada rumah flat, dia ada apartment, dia ada kondominium, dia ada penthouse, macam-macam. Oh lah ni kalau sebelah Kuala Lumpur trend apa? Trend beli rumah mesti jangan bawah daripada 1 million. Kita 1 million tu kita tak tahu banyak mana. Tak pernah tengok 1 million tu. Tak pernah tengok. Kalau sekali orang main lungguk duit 1 million, gila gitu aja. 1 million. Jadi trend pula lah ni di sana tu buat satu projek perumahan mewah ni start harga dia daripada yang paling murah 1.2 million. DP sampai 2 million sampai 3 million harga rumah. Kan? Kita tak tahu ni, kita kata dia alhamdulillah lah duduk Kuala Lumpur dah ada rumah dah. Ada rumah tu umum, rumah apa? Dia dapat low cost 30,000 punya, itu satu rumah. Dia alhamdulillah lah dapat dekat apa nama country home apa ke, tak tahu lah dengar kata pun, tapi tak sampai lah 3 million. Amal sembah. Tak sampai lah, kita ingat tak sampai 100,000, tak sampai lah 3 million. Peringkat orang atas dunia pun macam tu, syurga esok pun dia ada peringkat macam tu. Begitu dia kata. Maka setengah daripada syurga berisi di dalamnya alat kelengkapan daripada perak. Ada syurga yang segala persiapan, segala barang yang ada di dalam dia buat daripada perak. Seperti perak, katil perak, apa semua perak. Itu satu. Dia kata dan setengahnya pula berisi alat kelengkapan daripada emas. Ada pula setengah bilik syurga ni semua emas. Orang Allah kata dia punya finishing dia emas. Tak tahu nak apa. Nanti istana Sultan Brunei tuan-tuan. Kepala pancong tu pun emas. Bukan gold plated, bukan salut emas. Emas betul tu. Puak ada curi kepala pancong di Malaysia ni kalau pi. Dan tengok surat abang lagi, ya Allah, sakit kepala baca. Di mana baru ni tu imam pi nak sembahyang subuh, pi ambil air sembahyang dah di rumah. Tu imam ni ambil air sembahyang dah di rumah apa semua, pi di masjid ni tak nak pergi basuh kaki lah, nak naik ke masjid. Gagal jumpa paip saja, tak jumpa kepala pancong. Pindah pihak tepi lagi, paip juga sampai hujung, paip semua. Ada kutu balas dah kepala pancong ni, nak jauh padik aja. Kalau tengok kepala pancong buat pada emas betul ni, Allahu Akbar. Di syurga itu, tapi syurga itu puak ada curi kepala paip ni tak masuk lah. Di syurga itu dia kata semua kelengkapan tu emas. Itu satu dia kata. Maka sebagai tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdullah bin Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah jannataini min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannataini min zahab aniyatuhuma wa ma fihima. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, dipanggil orang akan dia dengan gelarannya sebagai Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang riwayat hadis ni Abu Musa Al-Asy'ari, dan nama batang tubuh dia ialah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Nama betul dia Abdullah bin Qais. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya dalam syurga itu ada 2 syurga daripada perak. Nabi kata dalam syurga ni ada 2 syurga daripada perak. Dan segala bejana keduanya, yakni kedua syurga itu dan apa kelengkapan dalamnya semua daripada perak. Yang ni satu. Syurga semua barang dalam tu buat daripada perak. Dan 2 syurga lagi pula segala bejana kedua-dua syurga itu dan apa-apa kelengkapan yang di dalamnya semua buat daripada emas. Manakala ada 2 lagi syurga semua emas di dalam dia. Maka tiadalah pernah dipandang mata segala perhiasan dan tiada pernah dilihat sepertinya. Tak pernah lah. Macam mana yang Allah sediakan di syurga ni, tak ada manusia pernah tengok benda ni masa duduk di atas dunia. Kalau kita kata hebat istana Sultan Brunei tu, syurga bukan itu bandingan dia. Jauh lebih pada tu. Mana-mana orang kaya yang pernah pergi tidur di hotel paling mahal dalam dunia, di Dubai. Dubai ada satu hotel paling mahal dalam dunia.
Dia punya potongan, dia punya cutting hotel tu macam temikai potong tu. Dalam dia, ya Allah. Ruang makan dia yang jadi restoran, tempat makan itu restoran dia tu duduk ada bawah dasar laut. Sambil duduk makan tu sambil duduk nampak ikan pari ni duduk orang tengok dulu tu. Ikan pari hak kita tak boleh makan ni, hak kita duduk makan tu hidang dah noh ada orang nampak. Hotel di Dubai tuan-tuan. Paling mahal dalam dunia setakat ni. Orang yang pernah pergi situ gamak tu teringat kata gamak surga itu macam ni, bukan macam tu. Lebih pada tu. Lebih pada tu. Maka segala perhiasan yang ada di dalam bilik syurga ni, Nabi SAW kata dibuat daripada emas. Semua sekali barang buat daripada emas. Maka semuanya itu adalah penantian. Dia kata Tuhan balas orang yang taat kepada dia. Kita dengar nantilah. Ada habuan, kita beramal macam mana yang Allah, macam mana yang Nabi SAW suruh. Kita ikhlaskan amalan kita, mudah-mudahan penantian kita ni membawa hasil. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adnin. Dan tiada antara satu kaum yang di dalam syurga itu dan antara yang memandang mereka itu kepada Tuhannya melainkan selendang kebesaran atas zatnya di dalam syurga yang bernama Jannatul Adnin. Dia kata dia nak bagi tahu kat kita kemuncak kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada penghuni syurga. Kemuncak dia ialah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatullah. Itu kemuncak. Ada hadis daripada Nabi SAW, Nabi cerita orang yang masuk syurga ni, apa yang dia terbayang, apa yang dia teringat, Tuhan bagi semua. Teringat Tuhan bagi, teringat Tuhan bagi, teringat Tuhan bagi. Sehingga kan dia pun tak larat ingat dah. Semua hak mana teringat Tuhan bagi. Dah habis dah semua, Tuhan mai dekat dia. Tuhan hantar malaikat mai dekat dia tanya, apa lagi yang hang mau? Penghuni syurga ni kata, apa lagi aku mau? Hak duk ada ni lebih daripada yang aku mau. Malaikat kata, saat lagi Tuhan akan bagi dekat hang satu benda yang merupakan kemuncak kepada nikmat ahli syurga. Apa dia? Ru'yatullah. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita pasal melihat Allah ni perbahasan panjang. Perbahasan dia panjang. Ada satu ulama nama dia Ad-Daruqutni. Satu ulama nama dia Ad-Daruqutni. Dia ulama hadis. Dia ada buat satu buku, satu kitab, nama dia Ru'yatul Bari. Orang yang boleh baca Arab boleh cari buku ni. Ru'yatul Bari. Cerita pasal nas-nas yang menceritakan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-Daruqutni ini adalah satu ulama muda. Ad-Daruqutni, dia orang muda, sudah jadi ulama. Sehingga kan ulama yang tua-tua pada zaman dia ada pandang rendah sikit dekat dia. Pasal dia orang muda. Benda ni berlaku. Itu sebab kalau tuan-tuan baca sejarah Islam, dia ada cerita. Satu zaman dulu ada ulama yang sengaja dia bubuh colour rambut dia, bagi jadi nampak putih-putih sikit, supaya orang nampak dia senior sikit, supaya orang respect dia. Ada. Dan perbuatan itu ternyata salah. Tak boleh. Dan sebab masyarakat kadang-kadang dia menilai, satu orang tu menilai pada muda atau tua. Maka Ad-Daruqutni ni, ulama hadis ini, dia ni satu ulama yang betul-betul duduk pada tahap keilmuan yang tinggi. Tapi dia orang muda. Maka akibat dia apa? Ulama yang lama-lama, yang senior-senior, yang tua-tua ni ada pandang dia bawah sikit. Sehinggalah Ad-Daruqutni tulis satu kitab. Kitab Al-Ilal. Kitab, nama kitab tu Al-Ilal. Alif Lam Ain Lam Lam. Al-Ilal. Cerita pasal hadis saja. Dia nak cerita yang kata hadis sahih tu macam mana, yang kata hadis hasan tu macam mana, yang kata hadis da'if tu macam mana. Kupasan dia terhadap hadis-hadis ni, kemudiannya membuka mata semua ulama bahawa dia betul-betul yang ulama. Al-Ilal tu lah pun ada. Satu-satu jilid tu ada tu dia, macam tu punya tebal, 4 jilid. 4 jilid.
Dan bukan tembai sahaja, tembai yang penuh dengan ilmu. Sehingga kan ulama-ulama lain yang selama ni duk pandang dia kata Allah, dia orang muda, dia banyak mana dia tahu dan sebagainya. Bila tengok aja kitab Al-Ilal yang dia tulis ni, bila mereka tengok aja kitab tu masing-masing tak cakap banyak, mereka kata Ad-Daruqutni memang ulama hebat. Satu ulama terkenal juga nama Az-Zahabi. Dia bila tengok hasil tulisan Ad-Daruqutni tentang Al-Ilal ini, terus dia buat pengumuman, dia kata inilah ulama sebenarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita pasal ru'yatullah, cerita pasal melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ni disimpulkan oleh ulama. Yang pertama sekali, atas dunia tak mungkin. Melihat Allah atas dunia tak mungkin. Di Pulau Pinang baru minggu lepas kena tangkap seorang. Pasal apa boleh duduk sembang dengan Tuhan? La ilaha illallah. Boleh duduk sembang dengan Tuhan. Bomoh lah. Bomoh lah. Boleh duduk sembang dengan Tuhan. Bila ada orang main nak berubat kat dia, dia kata nanti selalu. Dia kata buat masa ni Tuhan abang kata tak boleh berubat orang lagi. Lepas tu buat tanya pula ni yang main daripada mana? Kami main kalau start je. Oh main jauh tak apa. Nanti saya pergi tanya Tuhan boleh tak boleh. Abang orang seorang. Ada orang pergi juga macam tu pun. Lepas tu dia duduk ambil kayu satu kapit di kaki lam dia. Ada lam pula seorang. Selit kayu tu duduk sebelah kaki tu. Dia buat tanya orang tu. Ni macam mana ni? Ya Allah. Macam mana ni ya Allah? Ni mereka ni main jauh nak berubat ni boleh kan nak mengubat mereka? Kalau kaki tu kodek, kira boleh. Kalau duduk sengak begitu, kira tak boleh. Tuan-tuan, kita duduk mengaji ni, duduk baca ayat Quran, duduk baca hadis. Kita dengar dia kata, apalah benda macam ni, orang percaya. Tapi ada orang percaya. Apa nak buat tuan-tuan? Manusia ni dia duduk pada tahap kejahilan yang cukup pelik lah. Cukup pelik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jumhur ulama sepakat mengatakan melihat Allah masa hidup atas dunia tak mungkin. Benda tu sangat mustahil. Pasal apa? Sabit kepada cerita Nabi Allah Musa alaihi salam naik di atas bukit minta dekat Tuhan, Rabbi arini, wahai Tuhanku tunjukkanlah diri aku pada aku. Nak tengok Tuhan. Tuhan kata lantarani, sekali-kali kamu tak boleh tengok aku. Lan dalam bahasa Arab bila sumpah lan ni mu'abbad, sampai bila-bila tak mungkin boleh tengok masa di atas dunia, tak mungkin. Melihat Allah hanya boleh berlaku di akhirat. Pasal apa? Pasal sabit daripada ayat Quran dan sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Atha bin Yazid Al-Laitsi, kata dia anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu akhbarah anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Atha bin Yazid radhiyallahu anhu, dia kata Abu Hurairah ada menceritakan benda ni. Satu hari sahabat-sahabat Nabi duduk depan Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Boleh tak boleh hari kiamat esok kita tengok Tuhan? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, hari kiamat esok boleh tak boleh tengok Tuhan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri? Nabi kata, pada malam bulan penuh susah tak hampa nak tengok bulan? Nabi kata kalau malam tu malam bulan purnama, kalau malam tu malam bulan penuh, susah tak hampa nak tengok bulan? Sahabat kata, la ya Rasulullah, kalau malam tu malam bulan purnama tak susah, kami senang boleh tengok bulan, dia ada terang-terang. Nabi tanya lagi, hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Kalau sekiranya hari siang awan tak ada, susahkah hampa nak tengok matahari?
Sahabat kata, la ya Rasulullah, tak susah ya Rasulullah. Kalau hari itu terang benderang, awan tak ada, apa tak ada, matahari duk nampak terang-terang. Tak susah untuk kami nak tengok matahari. Nabi kata, fa innakum tarawnahu kadzalik. Hari akhirat esok kamu akan melihat Allah macam mana hari ini kamu melihat bulan, kamu melihat matahari. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka daripada hadis ni jelas bahawa melihat Allah Subhanahu wa taala adalah satu benda yang akan berlaku di hari akhirat esok kepada orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tu dia cerita panjang. Dia cerita dalam hadis yang kita baca ni, hadis tentang ru'yatullah, hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala ni, dia cerita panjang sampailah dia cerita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok bentang titi sirat. Sirat al-mustaqim, sirat ni bentang daripada ujung padang mahsyar sampailah kepada ujung syurga di sana, di bawah ada neraka. Maka disuruh lintah manusia ni, ada yang lintah macam kilat, ada yang lintah macam-macam rupa, dan di kiri kanan titi itu pula ada besi pencakok seperti duri sa'dan. Nabi kata lintah aja, kalau sekiranya dia ni orang yang bermasalah, atas dunia banyak buat dosa, cakok tu akan cakok dia, maka jatuh luruh isi daging badan dia, jatuh ke dalam neraka di bawah. Kalau sekiranya dia orang yang ada beramal di atas dunia tapi amal tak banyak mana, dia lintas pergi sampai tengah sekali kena cakok, lintas pergi nak sampai ke ujung sekali kena cakok, lepas pergi balik sana. Ada orang yang di atas dunia ni bagus, lintas macam kilat zuk, kata duk ada balik sana tak kena sekali pun cakok dengan duri sa'dan ini. Dalam hadis tu juga Nabi SAW cerita panjang. Nabi cerita, dia kata Allah Subhanahu wa taala buat keluar habis dah orang yang pernah jadi orang Islam semasa di atas dunia dulu. Allah buat keluar habis dah daripada neraka buat pergi syurga. Sampailah Allah kata dekat malaikat dia, pergi tengok sat dalam neraka sana ada lagi dah orang yang boleh kita buat keluar untuk nak pergi syurga. Tuhan ni limpah rahmat dia sampai macam tu. Tuhan kata dekat malaikat dia, tolong pergi tengok sat, ada ke tak ada lagi orang yang boleh kita buat keluar bagi masuk syurga. Tuhan nak bagi keluar bagi masuk syurga. Maka akhirnya Tuhan kata dekat malaikat, pergi tengok yang pertama, kalau mereka masa di atas dunia ada mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sampai mati mereka tidak pernah syirik kepada Allah, ambil buat keluar. Tuhan kata kira syarat tu dilonggarkan sehabis-habis longgar lah. Dia ni di atas dunia dulu biasa mulut sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, biasa mengucap aja, kemudian sampai mati dia tak pernah buat benda syirik kepada Allah. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tak puasa, walaupun dia tak apa, tapi dia pernah jadi orang Islam dan sampai mati dia tak pernah syirik dengan Tuhan. Cuma balok liat aja, sembahyang tak mau, puasa tak mau, apa tak mau. Tuhan kata pergi tengok, kalau ada hak macam ni pun ambil dia buat keluar bagi dia masuk syurga. Ni hadis riwayat Imam Muslim ni. Bila Nabi SAW cerita macam ni dekat sahabat tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana malaikat nak kenal? Macam mana malaikat nak kenal? Kata mereka ni di atas dunia dulu macam ni, pernah mengucap 2 kalimah syahadah, pernah mengucap, kemudian ibadat pun adalah buat lebih kurang saja mereka ni. Macam mana malaikat nak kenal? Maka dijawab oleh Nabi SAW. Dia kata, faya'rifunahum finnar ya'rifunahum bi athari sujud. Malaikat pi ke neraka tu malaikat kenal. Pasal apa? Pasal depa ni pernah sujud semayang masa di atas dunia. Bekas sujud tu malaikat nampak, ambil buat keluar daripada neraka. Pernah semayang ya, buat keluar dia daripada neraka ni. Nabi SAW kata satu badan manusia akan dibakar hangus di dalam api neraka, melainkan dia kata asar sujud, tempat kita duduk biasa letak semayang sujud kepada Allah ni, api tak makan. Lepas tu hadis tu cerita pula buat keluar dia ni orang yang penghabis sekali, buat keluar daripada neraka untuk nak pergi surga ni. Dia ni last dah, lepas dia tak ada dah hak tinggal tu melainkan kafir semua. Bila buat keluar dia bagi duduk di depan pintu neraka. Buat keluar daripada neraka tapi duduk depan pintu neraka. Bila dia duduk saja depan pintu neraka, dia kata dekat Allah, dia kata isrif wajhi 'anil nar. Dia kata ya Allah, dia kata tolonglah palingkan muka aku ni daripada duduk menghadap pintu neraka.
Pasal apa? Dia kata pasal sesungguhnya angin yang keluar daripada pintu neraka ni, dia kata membakar tubuh aku. Dah keluar dah neraka tuan-tuan. Wap neraka ada keluar tu, wap tu dia kata boleh membakar dia. Ya Allah, dia kata palingkan muka aku tak mau tengok Allah ke pintu neraka. Boleh keluar tu pun alhamdulillah. Boleh keluar tu pun tak tahu nak abang dah macam mana. Keluar-keluar ni, dia kata kalau boleh bagi beralih ke belakang buang cantik. Tuhan kata apa kat dia? Tuhan kata hal asaita in fa'altu zalika bik an tas'ala ghairah. Tuhan kata nanti saat dulu sebelum aku kabulkan permintaan kamu ni, aku nak tanya kamu satu benda. Kalau aku kabulkan permintaan ni, ada nak minta hak lain tak? Tuhan kata kat dia, lah ni aku dah buat keluar hang daripada neraka. Buat keluar tu kira dah bagus dah. Hang nak minta nak beralih, tak mau nak tengok pintu neraka. Kalau aku makbulkan permintaan hang, kalih hang daripada duk tengok pintu neraka, ada nak minta hak lain tak? Dia kata la as'aluka ghairah. Dia kata demi Allah aku tak minta hak lain lah. Janji bagi aku beralih, tak mau tengok dah neraka ni. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat supaya kalih muka dia. Kalih muka dia daripada melihat pintu neraka. Kalih. Bila kalih-kalih nampak pintu syurga. Hadis sahih ni tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam sahih Muslim. Kalih-kalih nampak pintu syurga. Allah, dia kata cantik tempat. Dia kata apa dekat Tuhan? Dia kata ya Allah, dia kata qaddimni ila babil jannah. Dia kata ya Allah, bawalah aku bagiku berdiri depan pintu syurga bercukup. Bukan nak minta masuk syurga, dia kata aku tahu aku siapa. Dia kata aku tahu aku ni siapa, aku tak minta masuk syurga. Bawa aku pergi duduk depan pintu syurga cukup. Tuhan kata apa kat dia? Tuhan kata ma aghdarak. Tuhan kata apalah punya penipu hang ni. Ma aghdarak. Makna dia apalah hang ni punya penipu. Tadi bukankah hang janji kalau aku kalih muka hang daripada pintu neraka, hang tak akan minta lain dah pada aku? Pasal apa Allah ni minta? Tuhan tanya dia. Dia pun diam seketika. Ini adalah hadis cerita. Dia pun diam seketika. Tapi dia kata, ya Allah, bagilah sekali ni aja dia. Bagilah, dia kata, bawa aku pergi duduk depan pintu surga pun cukup. Bukan nak masuk, dia kata depan aja. Kata hadis tu, fayuqaddimuhu ila babil jannah. Tuhan pun katakan malaikat dia, bawa pergi depan pintu surga. Bawa sampai depan pintu syurga, pintu syurga buka, nampak pula dalam syurga ni. Bila nampak tergamam dia, diam seketika. Diam seketika, duk tengok dalam syurga ni, tak boleh tahan. Apa dia kata dekat Tuhan? Dia kata, ya Allah, adkhilnil jannah. Dia kata, ya Allah, bagi masuk dalam. Hadis sahih tuan-tuan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia kata, ya Allah, adkhilnil jannah. Ya Allah, bagi masuk. Alang-alang dah duduk depan pintu dah. Kan? Apa Tuhan kata? Tuhan kata, ma aghdarak. Tuhan kata, hang ni betul punya penipu. Tadi janji sampai sungguh-sungguh apa tak mau minta dah. Kalau aku makbul, hang tak mau minta apa dah. Sekarang apa sudah jadi? Dia kata, ya Allah, dia kata, lepas ni betul tak mau minta apa dah. Hak kali ni betul. Kali ni dia kata memang betul. Memang lepas ni tak minta apa dah. Minta nak masuk aja. Memanglah dah masuk nak minta apa dah. Kan? Kata dalam hadis ni, dia kata, فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentertawakan dia. Dhahik, Tuhan gelap. Tuhan mentertawakan dia ni. Selama ni dah duk abang dah, Nabi pun duk abang dah, yang kata syurga ni kalau hampa tengok habis. Macam mana neraka juga? Neraka ni hampa kena aja sekali. Kalau semua kekayaan yang ada di seluruh isi bumi ni boleh diberi pada Tuhan, dan Tuhan nak lepas dia daripada neraka, dia sanggup bagi. Yang kata azab neraka ni, dia sanggup bagi apa sahaja yang ada kat dia, dia sanggup bagi dekat Tuhan. Janji Tuhan bagi dia keluar daripada neraka. Itu neraka. Syurga ni kalau dia nampak aja, dia nak masuk. Tuhan kata dah. Jadi sungguh benda ni. Dia kata, ya Allah, dia kata, adkhilnil jannah, bagilah aku masuk syurga. Tuhan kata, hang ni penipu sungguh. Lepas Tuhan gelak dekat dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata, udkhulil jannah. Tuhan kata, masuklah dalam syurga. Masuklah. Ini tuan-tuan, limpah rahmat Allah.
Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Allah ni Tuhan Maha Pengampun, lebih khusus sekali. Tuhan kata udkhulil jannah, masuklah. Fa iza dakhalaha, bila dia dah masuk syurga, qala Allahu lahu, Tuhan kata dekat dia, tamannah, Tuhan kata, wahai manusia, ingatlah apa yang kamu nak nak. Tamannah, cita-citakanlah apa yang kamu nak nak. Apa hang teringat? Abang, aku akan bagi. Tuhan kata. Hak masuk last kali ni. Hak masuk last kali ni Tuhan bagi dekat dia open check. Tuan-tuan, dapat cek 5,000 berketah lutut. Ini bagi cek kosong. Tulis anak-anak berapa tulis ambil. Nak tulis apa? Mai kata orang, mai kat kita, dia koyak cek kosong bagi. Kita tahu dia ni duit bilion-bilion duk ada. Dia koyak sekeping cek, dia bagi kat kita. Dia kata ni, aku tak tahu lah. Aku tengok muka hang, aku rasa seronok. Aku tengok muka hang, aku rasa seronok. Nah, ambil cek kosong ni, tulislah nak ambil apa, ambil. Kalau tuan-tuan nak tulis apa? Nak tulis apa? Nak tulis 5,000 kah? Nak tulis 10,000 kah? Nak tulis 100,000 kah? Nak tulis 1 juta kah? Nak tulis apa? Nak tulis juta, dia kata, teruk aku nampak dengan serban, dengan jubah nampak bagus sangat, bagi bagus, tamak haloba ambil 1 juta. Takut orang kata lagu tu. Nak tulis 1,000, bukan senang nak dapat peluang ni. Dia ni masuk dalam syurga, Tuhan kata dekat dia, tamannah, cita-cita kalau apa hang nak, ingat apa aku bagi. Maka dia pun teringat Tuhan bagi, dia pun teringat Tuhan bagi, dia pun teringat Tuhan bagi, dah habis dah tak larat nak ingat apa dah. Tuhan mai jumpa dia, Tuhan kata kat dia, zalika lak. Tuhan kata tu semua hak hang dapat ni, hak hang punya, ambil lah. Tuhan kata, wa misluhu ma'ah. Tuhan kata, sekali ganda ni aku nanti bagi lagi kat hang. Dia nak kata apa tuan? Ni yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Kalau dah kita tahu Tuhan kita ni yang kita duk sembah dalam semayang kita apa semua ni macam tu punya kaya dia, tentu berani kalau ni kita nak buat derhaka kat dia. Oh jangan. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita ni, jangan kita ingat kita nak buat derhaka pada dia. Pasal kita tak terlawan. Segala azab sengsara yang Allah sediakan dalam neraka kita tak akan terlawan. Tuan-tuan tengok bawah tu sekali, kata rawi hadis itu lagi, dia kata wa bihadzal isnad anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah la khaymah min durrah mujawwafah arduha 60 milan fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin yatufu alaihimul mu'min. Dan dengan ini isnad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata telah bersabda Nabi bahwasanya di dalam syurga itu ada khaymah. Dalam syurga ni pula ada khemah, yakni rumah semacam khemah, dan ia adalah mahligai daripada mutiara yang berongga. Dia kata dalam syurga ni ada khemah. Khemah ni kira rumah lah, tapi yang kata rumah di syurga ni mahligai lah bagi kita. Faham tak? Dalam syurga ni ada khemah. Khemah tu kira rumah lah, tapi yang kata rumah dalam syurga bagi kita kira mahligai. Hak kata rumah tu bagi kita ni kira mahligai, dia kata. Yang ni mahligai daripada mutiara yang berongga. Mahligai pun dah dacak dah. Mahligai tu daripada mutiara. Tak erti, nak bayang pun tak boleh. Begitu. Yang ni sebiji mutiara yang berlubang dan bercerok-cerok, dia kata. Yang kata mahligai dalam syurga tu, mahligai tu dia macam ada rongga dia, bilik ni tak tahu berapa punya banyak. Dia kata bercerok-cerok, pikuk ni ada bilik, pikuk ni bilik lagu tu. Dia kata semacam letak keadaan satu mahligai, sehabis-habis megah mahligai itu. Nampak tu, cukup hebat. Ni yang kata kemah dalam syurga ni. Lebak dia 60 mil, lebih kurang 60 km punya sebiji habuan kita. Kira sini di rumah saya alok start kita si keluar, kira betul. Rumah saja. Nak duduk apa hari. Sari satu bilik pun tak tahu boleh habis tak boleh habis. Bilik cerok-cerok ada dalam mahligai ni. Pada tiap-tiap cerok daripada kemah itu ada ahli. Masuk bilik ni ada ahli, yakni anak bidadari dan khadam-khadamnya. Kira buka bilik, lagu duk gamit lagu tu. Terkejut kita. Kalau hak masuk ni jenis boleh cakap siap, dia kata apa? Tawadika, tak apa. Dia kira sesuai dengan kita, kita arti cakap.
Buka. Sawadikap punya. Ni siapa ni? Silap bilik kah? Tutup lari pergi bilik satu lagi. Buka. Sawadikap. Oh, semua. Rupanya semua tu hak kita punya. Tak silap dah. Begitu. Kalau orang-orang Islam hak duduk di India, di negeri Hindustan apa semua tu, buka-buka. Wanakam lagu tu yang duduk bunyi. Semua tu hak kita punya. Allah sediakan anak bidadari dan khadam yang duk tunggu nak layan kita dalam bilik tu. Tuan-tuan bayangkan, dia kata, maka tiada melihat ahli ceruk ini akan ahli ceruk yang lain. Hak duduk dalam bilik ni, kawan hak duduk bilik tu tak boleh tengok. Besar bilik tu sampai dia duduk dalam ni tak nampak dah hak geng duduk bilik tu siapa dia. Satu-satu bilik itu pun besar, dia kata. Dan berkeliling orang yang mukmin atas mereka itu. Dia punya ramainya khadam hak nak main duduk keliling orang mukmin ni. Kawan ni main habuan picit kaki saja, kawan ni main habuan picit kepala bau saja, kawan ni habuan anyam rambut lu betul. Tak tahu nak abang ni. Ni yang kata syurga Allah ni. Yang ni apabila dapat kepada seorang yang mukmin akan khaimah itu, maka ia pun bersedak-sedak dan berseronok daripada ceruk ini ke ceruk itu, bergurau main dan bersenda gurau dan bersuka-sukaan dengan perempuan anak bidadari itu. Itu dia. Tu, tuan-tuan, apa lagi? Ini hadis Nabi ni yang cerita kat kita ni, hadis Nabi. Demikian disediakan kepada orang yang beriman. Maka berpeluk, bercium dan bersetiduranlah mereka itu. Itu dia. Tuan, hadis ni dia umum. Maka dia cerita pada orang laki-laki. Orang perempuan pun ada lah. Hak sawadikap dia punya. Adalah wanakam dia punya. Ada. Maknanya orang beriman masuk, ada pasangan untuk dia. Disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Dan demikianlah daripada satu ceruk ke satu ceruknya berbuat yang demikian itu. Demikianlah punya mewah, makmur, bahagia, seronoknya ahli-ahli syurga yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam syurga. Kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Ni hadis yang kita baca ni hadis yang hasan lagi sahih. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi sifati darajatil jannah. Iaitu bab yang membicarakan hadis yang menerangkan yang menerangkan sifat tingkat-tingkat syurga. Tadi kita cerita syurga ni dia ada berbilik-bilik. Lepas ni pula kita akan tengok pula hadis yang menceritakan tentang syurga ni pula dia bertingkat. Tingkat mana yang lebih utama daripada tingkat mana? Kalau kita beli rumah flat atas dunia ni, kita beli rumah flat. Lagi tinggi, lagi murah. Orang tak mau naik di atas, semua pakat nak berebut tingkat bawah. Kalau ada kabel nak pakai kabel, kalau ada orang kenal nak pergi sembang dengan orang kenal, nak pergi atok, semua nak ambil bawah. Alasan ni semua sakit lutut. Ni hak dapat rumah flat ni, alasan ni dan pergi jumpa doktor ni buat satu surat, abang kata dia ni sakit jantung tak boleh naik atas, walhal tak sakit pun. Tapi buat surat abang sakit jantung pasal nak ambil tingkat bawah. Hak mana yang berumur sikit dia abang dia lutut ni minyak geris dah, korang dah sakit lutut nak naik sampai 3 tingkat 4 di atas tak boleh, berebut tingkat bawah. Tapi syurga ni hak bawah ke hak atas yang utama. Tingkat ni pun dia macam-macam. Kalau pergi beli kondominium hak mahal-mahal tu, pergi beli kondominium hak atas sekali dia panggil penthouse. Penthouse harga sampai 1 juta lebih. Lagi tinggi naik di puncak tu lagi mahal pula dah. Pasal apa? Pasal dia ada kemudahan lift nak naik turun. Maka hak atas tu dah jadi mahal pula. Syurga macam mana? Dia akan cerita dekat kita tentang sifat tingkat-tingkat dalam syurga, mana tingkat lebih baik daripada tingkat yang mana, dan siapa yang akan duduk di dalam syurga tingkat paling baik, dan siapa yang akan duduk syurga tingkat yang rendah. Wallahu a'lam. Lepas tu kita akan masuk pula tajuk fi sifati nisa'i ahli jannah, iaitu membicarakan sifat perempuan isi syurga. Kita akan tengok pula sifat perempuan yang menjadi isi syurga. Siapa dan apa balasan yang Allah sediakan kepada mereka. Wallahu a'lam. Saya tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.